bersambung dengan puasa 6. Sekarang kita masuklah ikut giliran kita mula balik menyambung perbincangan yang belum selesai. Mungkin banyak yang lupa apa tajuk yang dulu tak lupa dah. Dulu kita bincang tajuk jihad. Jihad dengan pengertian bersungguh-sungguh menggunakan daya, tenaga dan keuangan untuk menegakkan, mempertahankan agama Allah agar sentiasa menjadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada litakuna kalimatullah hiyal uliya. Matlamat untuk menjadikan kalimah Allah, wahyu Allah Al-Quran hiyal uliya, dialah menjadi mercu yang paling tinggi, dijadikan sebagai pedoman oleh insan seluruhnya. Jihad kita bincang ketika itu bukan satu, dia amat luas dan amat banyak cabang-cabangnya. Al-Harbu, peperangan mengangkat senjata, itu satu daripada cabang jihad. Itu jihad menentang serangan musuh, satu jihad. Jihad menyerang musuh jika cukup dengan syarat-syaratnya, satu daripada jihad. Jihad yang orang sebut selalu jihad dalam ekonomi, memperbaiki dan meletak umat Islam sebagai umat yang berada, satu daripada jihad. Jihad dalam pendidikan dan pelajaran, satu jihad. Jihad dakwah, satu. Dan satu lagi adalah jihad melawan hawa nafsu, pun dipanggil jihad. Sahabat Nabi pernah menyebut bila sahabat pulang daripada peperangan Badar yang begitu hebat, Nabi kata raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wa qalu wa ma huwa? Qala jihadun nafs atau kama qala. Waktu sahabat-sahabat pulang daripada kemenangan peperangan Badar, Nabi sebut kita pulang daripada peperangan yang kecil. Jihad juga, jihadul asghar, jihad yang kecil, kita nak menuju kepada jihad yang lebih besar. Sahabat tanya, apa lagi jihad yang lebih besar daripada yang ada ini? Yang berkata jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Mengapa dia besar? Sebab dia sepenuh masa dan sepanjang masa. Sedangkan jihad perang tadi, kalau perang Uhud, perang Badar 3 hari, perang Uhud sehari, perang Ahzab 3 minggu. Lepas tu memang kira sudah tidak ada perang. Sedangkan jihad nafsu ini tiap-tiap waktu, tiap ketika. Itulah cabang-cabang yang kita fikir itu sebagai lapangan jihad. Kita nak sambung malam ni syarat wajib jihad. Dulu kita sebut hukum jihad ada 2. Pokok ada 2. Satu dia fardu kifayah, kedua dia fardu ain. Fardu kifayah tidak semua yang kena pergi jihad. Kalau berlaku jihad yang makna harb, makna perang, mengangkat senjata untuk mempertahankan Islam melawan musuh, sama ada kita membunuh atau kita dibunuh, itu satu daripada jihad yang nama dia al-harbu, yang nama dia perang. Yang itu
hukumnya ada dua. Satu dia panggil fardu kifayah, tidak semua kena pergi. Kalau sebahagian telah pergi, yang lain sudah terlepas daripada hukum, tak kena hukum. Yang kedua, bila fardu kifayah itu dikira sebagai fardu kifayah apabila musuh berada di luar daripada negara Islam. Musuh di luar, di tempat dia nak serang kita, atau dia sedang mari di tengah jalan, kita keluar pergi jumpa di sana, itulah waktunya tidak semua orang dikerahkan untuk berperang. Kalau sebahagian agak cukup untuk melawan musuh, maka hukumnya lepas daripada orang lain. Yang kedua, fardu ain. Bila fardu ain, laki-laki ke perempuan ke, cacat ke, cela macam mana pun, dia wajib jihad. Bila musuh sudah masuk dalam negara Islam, musuh sudah ada di keliling pinggang kita, musuh akan membunuh siapa sahaja, membakar apa sahaja, melakukan kezaliman apa sahaja. Maka waktu itulah baru dikatakan jihad melawan musuh adalah fardu ain. Kerana itu maka ada bab dipanggilkan syarat wajib jihad. Terdapat beberapa syarat berkenaan para mujahid, orang yang pergi berjihad, dan juga orang kafir. Bukan sahaja syarat ini syarat yang dikenakan kepada orang Islam sahaja, apa syarat mereka, malah orang kafir yang diserang pun kena ada kriteria yang mereka penuhi sebagai musuh baru boleh perang. Kalau mereka tidak memenuhi kriteria sebagai musuh, maka mereka tidak wajib diperang dan tak boleh dibunuh. Okey, syarat yang senang kita faham, syarat umumnya wajib jihad ialah ke atas orang-orang Islam. Maknanya kalau dalam negeri itu ada orang kafir, Nasrani ke, Majusi ke, Wasani ke, Buddha ke dan sebagainya yang tidak Islam, mereka tidak diwajibkan keluar berperang. Melainkan kalau mereka volunteer nak keluar sama, dengan tujuan nak mendapat sebahagian daripada harta ghanimah yang bakal didapati kalau menang perang, ataupun nak mempertahankan harta mereka, anak pinak mereka dalam negeri Islam. Kalau dibiarkan ataupun mereka tak bantu kita, musuh boleh masuk, musuh akan merosakkan apa sahaja termasuk harta benda mereka. Jadi kalau mereka volunteer boleh, kalau tidak mereka tidak keluar perang. Itu yang pertama. Yang kedua, mukallaf. Ini tidak diulang dalam banyak hal. Memang inilah di antara syarat-syarat yang Islam kenakan, agak wajar, agak munasabah, agak relevan. Kalau orang tidak mukallaf, siapa tidak mukallaf, kanak-kanak sebagai contoh, tak kena ajak mereka pergi berperang. Cacat, tidak mukallaf, otaknya tidak sayuman, itu yang tidak mukallaf. Maka itu tidak diwajibkan maka keluar. Ada hadis daripada Abdullah bin Umar mengatakan bahawa aradani Rasulullah SAW yauma Uhud bil qital wa nabnu 14 sana falam yujirni wa aradani yaum al-khandaq wa ana bi 15 sana fa ajazani. Kata Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, waktu berlaku perang Uhud, menawarkan diriku untuk pergi sama perang. Nabi tidak terima, Nabi suruh dia balik. Dia balik. Ketika itu umur dia 14 tahun. 14, Nabi tahu dia belum lagi balik, belum mukallaf.
maka dia tidak dibenarkan pergi perang, dia disuruh balik. Berlaku perang Khandaq. Waktu itu umur dia sudah 15 tahun. Setahun beza. Baru masuk, baru balik, baru mukallaf. Fa'ajazani, Nabi membenarkan Abdullah bin Umar keluar perang sama. Itu nak mengatakan bahawasanya tidak mukallaf, tak cukup umur, tidak baligh, tidak diwajibkan pergi keluar perang. Kalau baligh, walaupun baru baligh, beza 14-15 setahun saja, maka dia dibenarkan, maka dia keluar perang. Dia sebut perang Khandaq ni teringat pasal budak, pasal mukallaf ni. Peperangan ketiga itu, bila dua pasukan sedang berhadapan, menjadi suatu adat dalam peperangan, suatu kebiasaan Arab yang Islam terima. Dia akan bermula dengan dipanggil al-mubarazah al-fardiyah, keluar satu lawan satu. Masing-masing menyaksikan keluar daripada musyrikin seorang, keluar siapa yang Nabi pilih, orang Islam seorang. Siapa yang mati, siapa yang hidup, yang kedua akan keluar satu. Yang ketiga akan keluar satu-satu. Lepas itulah selesai tiga pair ini, tiga regu ini bertarung satu demi satu, barulah dua pihak itu akan berperang. Dalam perang ini 3 orang keluar. Amr bin Wuddin, seorang pahlawan, seorang yang matang, seorang yang berbadan besar, yang amat bengis. Amr bin Wuddin mencabar golongan Islam. Siapa yang boleh lawan aku? Tak siapa bangun. Lalu Ali bangun. Ali ketika itu masih dalam kurang belasan tahun, masih muda lah. Ali masih muda. Amr kenal. Bila dua orang dekat nak bergaduh, nak berperang, dia kata, aku kenal bapa kamu. Dia kawan aku di Makkah. Aku tak suka lawan dengan budak. Aku menang tak ada makna, dan aku mulia bapa kamu. Aku tak nak bunuh kamu. Menghina Ali dan menghina orang Islam. Tak ada orang lain kan nak melawan aku ni. Budak imut macam ini. Bahasa kita lah imut. Tapi Ali jawab, ini karih taqatli pada uhba an aqtula. Kalau hang tak mau dalam hati dia bunuh aku, memang aku nak bunuh kamu. Ya, kata-kata begitu menyebabkan Abduddin Makkah menyerang Ali. Kata Ibnu Ishaq, sahabat kata, lam nara illa gubara. Kami tak nampak orang, yang kami nampak hanyalah gubar. Gubar ialah debu padang pasir. Tak nampak. Falamma hada'at, bila debu itu telah reda, kami melihat ada seorang sedang menyembelih seorang. Fa idza huwa Ali yasbahu Amr bin Wuddin. Itu Ali yang sedang menyembelih Amr bin Wuddin. Dia masih budak, masih kecil. Tapi itu. Yang kedua, Atabah, Uqbah. Ketika 3 orang Islam keluar, 3 musuh keluar, kesemua mereka kecundang. Islam menang. Jadi akhirnya kelari, akhirnya Islam berkubu di belakang daripada Khandaq. Cerita panjang.
Itu maknanya yang dikatakan Khandaq memang peperangan yang amat sengit. Tapi Islam bertahan dengan kekuatan iman. Walaupun kecil Ali, Amr bin Udin, pahlawan dan sebagainya, Allah bantu mereka. So itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan pergi berjihad. Sama juga dengan kafir tadi. Melainkan yang minta nak keluar dan ada kewajiban mereka keluar, Nabi benar keluar. Yang keluar perang di antaranya ialah Rubaiyah binti Muawiyah, ialah Ummu Sulaim, Ummu Aiman, Aisyah pernah keluar dalam peperangan Badar Mustalik. Bila Nabi izin itu, mereka tu Nabi izin saya. Kalau Nabi izin maknanya selamat, maknanya Nabi tahulah itu tidak ada masalah. Itu memang perempuan telah keluar perangan walaupun mereka tidak wajib, tapi ada kewajiban mereka. Mengapa dibenarkan Rubaiyah binti Muawiyah? Mereka lah yang menjadi pengubat, pembalut luka dan membawa yang teruk, yang tak boleh berperang itu ke Madinah. Kalau distance-nya tidak jauh sangat macam Uhud dekat, boleh bawa balik. Dan mereka lah menjadi pemberi air, ambil air. Dan tapi mereka memang diprotek oleh pasukan Islam yang cukup terlatih, so boleh keluar. Tapi ambil balik syarat pertama tadi, Islam satu. Dua, mukallaf. Mukallaf ni yang cukup balik, tidak cacat. Yang ketiga, laki-laki. Berlaku banyak peristiwa yang disebut oleh Aisyah sendiri dalam hadis yang bermaksud. Rasulullah kata Aisyah, bolehkah kami berperang dan berjihad bersama-sama dengan kamu? Baginda bersabda, kamu punya jihad yang paling baik dan paling indah, iaitu haji mabrur. Hadis nak mengatakan bahawasanya walaupun Aisyah muda dah boleh keluar perang, tapi Nabi kata kepada dia dan bahawa Islam yang muslimah tak payah pergi berjihad. Dan makna kata perang kufar, kamu berjihad dengan cara pergi menunaikan haji, dengan ambil ingatan haji ketika itu bukan haji macam ketika ini. Haji ketika ini start kereta Bandar Bangi tengah jam sampai ke airport, check in, masuk ke Batuan, dua kali makan, sampai turun, check out, apa kita panggilkan check immigration, naik kereta, naik bas sampai Makkah, tempat tinggal disediakan. Dulu atas belakang unta selama 2 minggu lebih kurang, paling cepat 12 hari, mengharungi padang pasir. Bayangkan kita naik kereta daripada Madinah, Mekah pun banyak sangat komplain, segi belakang lah kereta tak bagus lah, suspension dia keras lah dan sebagainya, macam-macam PM. Duduk belakang unta, tengok unta berjalan macam mana. Unta lah, sebab dia kena pasang yang panggil syakdud tu dengan untuk menahan panas. Tapi panas padang pasir bukan kerana panas matahari saja, panas yang naik daripada pasir, habang, panas, jalan tak selesa. Berapa jam boleh jalan begitu? Bonti malam, kadang malam jalan, siang bonti. Apa dia makan yang mereka boleh bawa? Pertama dengan air. Air bercukupkah tidak dengan bekal daripada Madinah sampai ke Mekah 2 minggu? Tapi itulah hikmat besarnya Allah buat unta tu. Awala yanzuruna ilal afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat.
Apakah tidak anda melihat kepada ibil? Ibil ada dua makna. Satu, ibil makna awan. Kedua, ibil makna unta. Kita ambil yang unta. Tidak akan melihat kepada unta. Bagaimana kami konstruk, kami ciptakan keadaan unta itu yang ada gok. Apa guna gok ini? Dia boleh makan dengan kenyang, dengan minum dengan kenyang di Madinah. Boleh bertahan sama 12 hari, 12 malam. Sampai ke 15 hari, 12 malam dengan tak makan, tak minum dan boleh bekerja. Boleh berjalan. Manusia tak makan sehari. Lah baru sehari puasa, muka dah jadi macam ayam jauh kapur. 2 hari tak makan. Ya, unta nak cakapnya 2 minggu tak makan tak minum. Dia makan di Madinah, kenyang-kenyang, berjalan di Mekah boleh bawa makanan. Dia ambil di mana kekuatan dan sebagainya. Itu sanam belakang dia tu, tempat preserve lemak, menjadi makanan kepada dia. Kita yang duduk di atas belakang dia tu, dengan segala macam jihad, kesusahan. Sebab tu Nabi katakan bahawa jihad bagi orang perempuan, dia tak dapat berjihad untuk pergi berpegang bersama dengan Nabi dan sebagainya, kerana tidak wajib. Nak juga dapat pahala jihad yang banyak tu, pergi buat kerja haji yang mabrur, haji yang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah macam hadis lain Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, qala na'am, fa'alaihinna jihad la qitalun fihi al-hajj wal umrah. Orang perempuan bertanya Nabi, ya Rasulullah, adakah ke atas seorang wanita Islam itu wajib jihad? Dia berkata, ya, jihad tetap wajib, tapi bukan kalau berperang melawan membunuh musuh, tetapi al-hajj wal umrah, pergilah buat haji, lepas haji dia buat umrah, itu juga jihad. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemampuan. Pastilah kerja yang sehebat perang ini kena tahu juga kekuatan musuh. Kalau perempuan kita ditawan ke, dibunuh ke, sebab tu maka perempuan tidak mampu menghadapi suasana itu, maka tidak wajib. Sama dengan muslimin, mestilah ada kemampuan, tidak cacat, tidak cela, tidak ada sebarang kekurangan sebagai seorang tentera Islam. Sebab itu satu masa ada seorang sahabat yang kakinya terpotong sebelah, tinggal sebelah lagi. Dia termasuk orang yang tak mampu, tapi dia nak pergi juga berjihad dengan duduk ataupun berdiri dalam tentera. Dia kena macam sekarang berbaris sebelum daripada diarahkan berangkat peperangan. So ada seorang lelaki yang kakinya pendek, cacat, dia nak keluar perang, dia berdiri di belakang orang yang sempurna, dengan kaki yang pendek tadi ditumpangkan dengan sebiji batu, letak tepi itu, sebelah lagi letak atas batu. Sebenarnya batu itu merupakan kaki dia. Nampak tegak, tak ada apa-apa. Tapi Nabi nampak kaki sebelah sempurna yang sebelah lagi cacat menumpang ke atas batu. Orang itulah yang Nabi pergi dengan tungkat sebagai jeneral perang. Nabi pergi
Nabi tolak dia dengan tongkat Nabi supaya dia jatuh daripada dia terbongkar rahsia dia. Dia telah menggunakan batu bukan menipu tapi tipu. Dia nak membolehkan dia pergi nampak tegak tu kaki dia ada tu batu punya kaki dia. Nabi tolak dia. Bila dia kena tolak kaki sebelah memang jatuh. Kenapa nampak begini? Li akhruju ma'aka ya Rasulullah. Membolehkan saya keluar bersama kamu. Nabi kata kamu balik berkhidmat kepada ayah bapa kamu pun juga jihad. Tapi saya nak tambah laki-laki inilah pada pagi Nabi nak wafat, Nabi kumpul orang Islam yang ada. Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, man akhastu lahu min haqqihi syai' fahadha haqqi wa man darabtuhu fahadha dhahri fayadribni. Hadis itu panjang yang bermakna dia berkata aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku masih ada hak orang ke atas aku yang aku tidak bayar. Ada hutang yang aku tak bayar. Man jalatu lahu zahra, siapa yang pernah aku pukul dia di belakang dia, dia nak minta balas, minta qawat, minta qisas, ada zahri di belakangku, marilah ambil balik hak dia. Siapa yang aku pernah tikam perutnya, ini perut aku, datanglah ambil balik hak dia, tikam perut aku. Disebut kesemua dia, aku tidak mau ada hak manusia ke atas aku. Dia tuntut depan Allah SWT, aku malu. Untuk itulah laki-laki tadi bangun. Dia kata, hari ini dan ini Tuhan telah tikam perut saya, dan saya nak kisah pada hari ini. Nabi ingat seperti Nabi katakan, siapa yang ta'an tu lahu batnah, siapa yang aku tikam perut dia. Dia bangun. Sahabat-sahabat merayu. Rasulullah dalam keadaan begitu, kamu nak ambil kisah. Nabi tidak zalim kepada kamu, kamu yang silap. Nabi kata, dahu fal yaqtas minni. Jangan larang dia. Biar dia ambil hak dia. Dia maafkan kepada aku tak mau berjumpa Allah Ta'ala. Aku ada hak manusia yang terhutang kata aku. Dia masuk. Nabi bagi kat dia tongkat itu. Dia tak adil. Masa saya kena tikam dahulu, bukan tikam pun tolak. Saya tikam dahulu, tu tikam atas kulit saya. Kalau tuan pakai baju tak adil. Umar punya mengamuk kalau boleh lambung ni. Nabi kita biarkan, jangan lawan dia. Kita buka. Nabi buka perut. Dia dengan tongkat. Dia datang nak tikam balik dia baling tongkat sekuat-kuatnya. Dia kata, apa kau anta? Aku dah maafkan kepada Rasulullah dari awal lagi, tapi hari ini aku nak ambil peluang nak tengok perut Nabi. Dia sempat kucuk tempat yang Nabi buka itu. Akulah sahabat yang satu-satunya boleh mengucuk perut Nabi. Apa utuhan ke? Aku dah ampun. Sebab begitu adilnya seorang Nabi sampai ingat balik, ingat laki-laki itu balik, ingat kepada kemampuan itu balik.
Maka dia memang tidak mampu, tapi dia nak keluar juga, itulah balasan dia. Tapi akhir dia ada peluang yang baik. Dialah orang yang dapat mengucup perut Nabi tanpa ada alat. Maka banyak ayat Quran yang menyebut khusus ini merupakan, sebab ini satu instrumen. Islam mempunyai berbagai-bagai instrumen, prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai suatu amalan, institusi amalan untuk mempertahankan Islam relevan sepanjang zaman. Sebab itu maka bila jihad, institusi, satu sistem. Macam soal Qardawi buat kitab Fiqhul Jihad, ada 2 juzuk menceritakan jihad macam mana, sistem macam mana. Termasuklah ini mengatakan bahawa bila Islam nak melancarkan peperangan, memang dia perlu kena ada dia instrumen penting untuk menjaga relevansinya dalam mengharungi kehidupan. Tapi bukan mesti setiap masa. Ada masanya itu diperlukan, ada masanya macam sekarang tak perlu keperluan nyata. Walaupun musuh sentiasa menggunakan nyata mereka merata dan menjadikan umat Islam sebagai target, macam berlaku Yahudi antara Arab dengan Israel, malah berlaku sekarang di Syria, Islam dengan orang Islam dengan pemerintah Syiah, macam yang berlaku di Yaman sekarang dan sebagainya. Itu makna masih relevan sampai masa demikian. Kita pun bukan kata lawyat hari ini memang dah hampir jadi lawyat, tapi Allah Ta'ala nak berikan peluang kepada kita ini, carilah jalan yang terbaik. Bukan jalan itu yang boleh menyelesaikan masalah. Dan memang panas dan sentiasa panas. So, bila hukum Islam dicaci, dia test. Allah test kita, orang Islam lain. Bila hukum Islam dipertikaikan, dalam suasana kita beritahu kata kalau kami laksanakan hukum ini untuk orang Islam sahaja, tak kena mengena dengan kamu. Tapi masih mereka mencari hal. Tengok komen-komen semua kan naik darah juga. Sebab aku tua. Maknanya kita sedang bermain dengan hal macam ni. Agama benda yang paling tinggi nilai kepada kita. Orang sanggup tukarkan, mempertahankan maruah dengan nyawa. Ya, jangan pegang-pegang dahulu. Waktu saya menyebut kena pedang sirih, pihak berkuasa kena pedang sirih, hal-hal macam ni jangan bagi peluang. Macam FB itu yang mencaci buka puasa dengan sup babi. Beraya dengan anjing-anjing, dengan latar belakang lagu Allahu Akbar, Allah. Boleh? Dibiarkan begitu mudah. Macam sekarang bila hampir pada pelaksanaan hudud nak bawa ke parlimen, ada 4 ekor membawa kes ke mahkamah, file kes ke mahkamah, memohon mahkamah, menghalang speaker. Jangan benar pokok ni bawa usul di dalam parlimen. Siapa yang bawa tu? Orang Islam. Islam tahu. Tak nama kebebasan, taik apa macam ni. Itu saya kata, yang macam ni lah yang saya kata relevannya jihad untuk mengatasi hal-hal yang macam ni. Okey, bila dipilih ke institusi yang penting, instrumen yang penting untuk Islam gunakan, waktu perlu. Ada yang tak perlu, masa aman, masa damai. Kalau perlu ada. Bila ada, kita ada peraturan-peraturan siapa yang boleh keluar, siapa itu boleh keluar.
Sebab Quran mencatatkan, kita hafal, kita baca, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda alladhina la yajiduna ma yukhrijuna rasul ila rasul ma'al muhsin. Akhir ayat itu yang bermakna orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka, engkau berkata, aku tidak mendapat kenderaan yang boleh aku berikan untuk membawa kamu. Lalu mereka beredar sedangkan mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih ikutan mereka tidak mempunyai sesuatu yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad. So, ini ayat yang memang menjelaskan hukum-hukum siapa yang boleh keluar, siapa yang tidak. Tapi dirakamkan satu daripada peristiwa, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu qala la ajidu ma ahmilakum alaih tawallaw wa tafidu dam'i hazanan alla yumayyiqun. Cantik. Beberapa orang ramai di kalangan sahabat bila Nabi isytiharkan perang, mereka datang jumpa dengan Nabi, menyegah diri mereka, tenaga kita, mereka, kami nak keluar bersama dengan ya Rasulullah, bekalkan kami dengan keperluan peperangan. Kuda tak apa, kami berjalan. Bekalkan kepada kami pedang, tombak. Pedang tak ada, tombak pun tak ada. Apa yang ada padamu? La ajidu ma ahmilakum alaih. Apa pun sudah habis, salah satu pun yang boleh aku beri kepada kamu tu. Tawallau, mereka beredar. Wa yunuhum tafidu minad dam'i. Semua mereka menangis. Mengapa mereka menangis? Hazanan, amat duka cita, alla yajidu ma yunfiqun. Mereka tidak mampu pergi, tak ada uang, Nabi pun tidak mampu. Duka cita kerana tidak boleh keluar pulang. Menggambarkan suatu situasi. Kalau itulah semangat jihad yang ada pada mereka. Yang keluar dah memang penuh semangat yang berbara-bara. Yang tak boleh pergi pun masih merasakan rugi tidak boleh pergi. Semangat itulah bila musuh-musuh dengan kehebatan orang Islam ini dan keyakinan kepada kemenangan. Itu yang Nabi sebut sebagai satu daripada Nabi, keistimewaan Nabi yang tak diberi kepada Nabi sebelum diperbuat. Dia kata nusirtu birru'bi masirata syahrin. Itu satu daripada riwayat. Allah beri kepada aku kemenangan dalam perjalanan yang sebulan lagi mau nak sampai kepada musuh. Musuh dengar dah Nabi sedang berjalan tengah jalan, lagi sebulan pun nak sampai kepada musuh. Nusirtu birru, aku telah diberi kemenangan kerana mereka telah menghantar utusan. Kami menyerah diri dan tak apa. Kenapa? Semangat tadi itu. Sebab itu saya kata kita di antara yang Allah Ta'ala tolong kepada sekalian. Namun dia memang persetujuan ibu bapa. Tengok. Sampai sekarang pun sama. Islam tidak melihat kepentingan umum sahaja, melihat kepentingan khusus. Kepentingan khusus keluarga yang tidak ada orang yang akan menjaga mereka kalau mereka itu tua dan uzur.
maka contoh yang senang kita faham. Kalau ada mak ayah yang telah tua, anak laki-laki seorang saja ada, dan Nabi tahu dia ni anak laki-laki seorang kepada dua bapa yang telah tua dan uzur, memerlukan kepada pembelayan kasih dan layanan yang mesra anak. Nabi tidak benarkan anak itu keluar berperang walaupun dia mampu dan boleh membantu tentera yang berperang. Ini yang dikatakan bahawa persetujuan ibu bapa. Sekarang ini ibu bapa tidak membenarkan anak mereka keluar berjihad, dia tidak dibenarkan membantah. Ini kerana hak mereka untuk meminta bantuan ketika perlu lebih penting, kerana ia adalah fardu ain. Sedangkan jihad ketika itu adalah fardu kifayah. Sebab itu maka dia tidak pergi, tak boleh pergi. Malah satu kisah dalam catatan sejarah, satu peperangan Nabi memaksa tentera Islam. Dia kenal satu keluarga itu ada ibu seorang di rumah yang tidak sihat, yang sakit, dan bapa suami kepada perempuan itu keluar perang dan anak lelaki keluar perang. Nabi panggil mereka kedua-dua. Nabi kata, kamu seorang sahaja yang boleh pergi. Seorang kena balik tunggu isteri kamu atau anak kamu balik tunggu mak. Sedua-dua ini masing-masing berkeras. Biar dia yang dipilih. Bapa kata, saya sudah tua tapi boleh berperang. Kalau saya mati, saya masuk syurga pun baloi, kerana hidup telah lama. Anak saya muda lagi, dia jangan keluar perang, dia masih panjang peluang lain yang boleh pergi. Anak tu kata, Rasulullah, bapa saya mengaku dia tua, tak banyak sumbangan dia kepada tentera Islam. Saya muda, saya boleh lawan dan boleh menang tentera Islam. Benarkan saya keluar? Nabi kata, kalau nak keluar juga kena undi Quran. Satu penyelesaian undi. Undi-undi menang. Undi anak. Anak yang kena keluar perang, bapa kena balik. Ini contoh pasal izin tu. Maka bapa meminta izin dekat Nabi nak berunding last round dengan anak. Bapa tarik anak pergi jauh. Dia kata, kamu tahu ke tidak, keluar ke Arab akan syurga. Kalau kamu mati dalam perang, kamu derhaka ke bapa, tidak masuk syurga lah. Diugurnya si anak. Sampai anak itu rujuk ke Nabi, betulkah kalau saya keluar ni, saya derhaka kepada ayah saya tak masuk syurga? Panggil bapa, Allah mengizinkan anak kamu yang pergi, kamu kena balik dah, apa kena mengenai dengan ini? Bukan soal derhaka, kata derhaka, nak keluar juga. So bapa itu balik, dia kata, saya nak mati masuk syurga Rasulullah. Baliklah berkhidmat kepada isteri kamu itu, mati masuk syurga. Betul. Pergi perang, anak selamat, menang. Dia balik, bapa dia meninggal. Dia kata, keazaman dia yang begitu kokoh nak keluar perang sampai ugut anak itu, azam itu sudah cukup dah untuk masuk syurga. Dia mati, dia masuk syurga. Itu yang dia berkata, alaka walidani? Qala na'am, qala fafihima fajahid. Seorang laki-laki datang minta pergi nak keluar perang. Nabi tak, dia ni seorang anak tunggal. Nabi tanya dia, alaka walidani, adakah kamu ada dua bapa? Mak ada, ayah ada? Fafihima fajahid. Balik, berkhidmatlah kepada mak ayah kamu dengan baik. Itulah jihad kamu, dengan tidak payah keluar perang. Jadi banyak dalam hadis ini ada lagi satu clause dalam konteks siapa yang berkeluar ni.
Kalau ada orang yang berhutang, dah sampai masa bayar, katakanlah besok masa dia kena bayar, besok juga peperangan berlaku yang dia kena keluar, maka orang ini, orang yang masih ada hutang, dia tidak bayar hutang dia sampai masa bayar dah, dia nak keluar perang, dia tidak wajib keluar perang kalau tidak dibenarkan oleh penghutang kepadanya. Dia penghutang. Kalau orang yang hutang, orang yang bagi dia hutang itu benarkan dia pergi, baru boleh. Kalau orang tak benar, dia pun tak benar, dia pergi mati, hutang apa habis. So, Islam melihat kepada tu kepentingan tadi, kepentingan ayah, kepentingan mak, kepentingan orang yang bagi hutang. Sebab hak dia ada, orang ni jangan keluar sampai dia bayar hutang, baru boleh keluar perang. Itu yang di antara syarat kepada orang-orang yang akan keluar berjihad fi sabilillah. Walaupun panjang tapi kita senang faham. Orang tidak ada Islam, dia mukallaf, dia tidak cacat, dibenarkan di bawah bapak dia, dibenarkan orang yang berhutang, yang menghutangkan kepada. Okey, syarat berkenaan kafir yang diperangi. Bukan saja kita bercakap pasal orang yang nak keluar, orang yang menjadi target untuk pergi berperang ini ialah orang kufar. Adakah semua kufar boleh kita perangi, boleh kita bunuh, boleh kita lawan? Tidak. Islam letakkan beberapa syarat. Kalau orang itu termasuk dalam kriteria ini, baru jadi musuh yang wajib diperangi. Kalau tak masuk dalam kriteria ini, maka haram diperangi, tak boleh. So, apa satu di antaranya? Mereka bukan kafir musta'min atau kafir mu'ahad istilah. Musta'min adalah kafir, asalnya dia kafir harbi, tapi dia datang menyerah diri dalam negara Islam, minta keamanan, minta dia diberi keamanan, diberi kawalan keamanan. Macam sekarang political asylum, lagi pergi ke negeri tempat yang boleh menerima dia sebagai pelarian politik, political asylum. Kita lah yang perkenalkan dahulu sistem ini. Katakan dulu ada musyrikin Bani Saqif bermusuh dengan Nabi, lalu nak berperang. Semua saja orang Saqif itu menjadi musuh. Tiba-tiba sebelum berperang, ada beberapa orang daripada Bani yang nak kita perang itu, dia lari masuk negeri Islam, menyerah diri, minta aman. Musta'min minta aman, dia minta dia dipelihara. Islam kena bagi hak itu untuk dia diberikan keamanan. Ada yang pakai mu'ahad. Mu'ahad ini orang yang telah ada janji, treaty, agreement dengan negeri Islam. Kita tidak perang dia, dia tidak perang kita. Untuk berapa lama? 5 tahun, 2 tahun, setahun, bergantunglah kepada masa. Kalau orang itu dipanggil mu'ahad, yang dapat al-ahdu, janji, agreement, treaty keamanan, orang itu tidak boleh kita perangi. Inilah yang sampai Quran ada, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah wa ablighu ma'manah. Dan jika seorang daripada kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu daripada dibunuh, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia dapat mendengar kalam Allah, firman Allah, Quran. Kemudian hantarlah dia ke tempat amannya, negeri asalnya, jika dia tidak beriman. Maknanya kalau ada kafir yang tak kita perangi itu datang melarikan diri dia, so kita ada untung 3-4 orang datang itu, mereka tidak menjadi tentera kepada musuh, mengurangkan bilangan tentera. Mereka minta keamanan. Memang Islam
mengutamakan keamanan. Islam agama yang selamat. Asli kita tu Islam selamat. Jadi hanya minta dahulu keamanan. Mungkin dengan permintaan itu kita benarkan dia yasma' kalam Allah, dia hidup dalam masyarakat Islam, dia dengar azan, dengar orang Islam mengucap, ajak dia Islam dan sebagainya. Memang banyak yang tertarik kepada Islam dan telah Islam. Sebab itu maka boleh kita terima mereka, beri keamanan kepada mereka. Kalau sepanjang dia hidup negeri kita, negara Islam, dia tak Islam juga, again, dia nak balik semula ke negeri dia, tak apa, dia akan bunuh dia, hantar balik ke negeri dia dengan selamat. Maknanya prihatinnya Islam dengan musuh. Kita tidak main, asalkan musuh saja, jangan boleh pulang langsung. Banyak berunding pun tak boleh, tak. Kita kena bagi mana. Malah tengok kita punya keindahan Islam dalam bermuamalah dengan musuh. Tadi dia harbi, datang negeri Islam, mungkin tak bimbang dia jadi spy, tak bimbang dia jadi musuh dalam selimut kan. Kamu jangan lupa kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Tatahkum bil zawahir wallah yatamul sarair. Kamu hanya pegang kepada hukuman zahir sahaja. Apa dia zahir? Dia datang minta keamanan, bagi keamanan. Hati dia wallahu yatamul sarair. Allah lah yang akan menguruskan hal-hal yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Bertawakal. Adapun dalam hal yang wa imma takhafanna min qaumin khiyana fasbit ilaihim ala sawa innahu la yuhibbul khainin. Ini malaikat, kalau golongan tadi yang minta aman kepada kamu, kamu beri keamanan kepada dia, atau ke satu kaum pun ada al-mu'ahadah, ada perjanjian aman, tak dia pegang, tiba-tiba kamu ada bukti-bukti yang nyata mereka sebenarnya menyimpan niat yang amat buruk, jadi spy, ataupun mereka sedang berkira-kira untuk menyerang orang Islam, kamu ada bukti mereka itu nak khianat, panbis ilaihim ala sawa. Panbis, kamu batalkan dahulu perjanjian dengan mereka, pergi hantar balik perjanjian. Kalau ada sahifah, tanda tangan, panbis, kamu pergi beritahu kat mereka perjanjian batal. Nah, siap kita buat. Pasal apa? Kamu khianat. Mesti ada bukti dia katakan kamu khianat, mesti kuat bukti kita ada. Kerana Allah amat benci pada orang yang khianat. Jadi maknanya kalau kita ada perjanjian damai dengan suatu kaum, satu bangsa, satu negeri jiran, kita hanya boleh batal balik bila? Kalau tidak ada sebab, tak boleh batal. Ada sebab mereka nak khianat. Apa dia khianat? Ada beberapa bukti. Bisa contoh di antaranya kalau kita dapat tangkap mereka sebagai spy, ataupun mereka sudah membeli senjata, menyiapkan kelengkapan peperangan dan sebagainya, maka boleh dibatalkan perjanjian kerana panbis itu kembalikan balik perjanjian itu dengan membatalkannya dengan jujur. Mereka tidak sembunyi-sembunyi menyerang dia. Sebab itu maka seterusnya dikatakan bahawa batal janji tanpa sebab adalah dilarang. Ini bermakna jika tidak wujud unsur pengkhianatan, pembatalan perjanjian tidaklah dibenarkan. Jujurnya umat Islam atas ajaran Allah Subhanahu wa taala
Kalau dah kita berterai perjanjian, mesti penuhi perjanjian itu. Dan tak dibatalkan, mereka ada sebab berlaku pembatalan. Bila berlaku sebab, jangan sembunyi. Kena pergi jumpa dengan mereka balik, penerbit serah balik perjanjian itu, bagi tahu mengapa kita batalkan. Kerana itu dikatakan bahawa Islam menyuruh kita adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kerana kamu benci kepada kaum itu, kamu tak suka kepada kaum itu, kamu nak berlaku zalim kepada mereka, jangan. I'dilu mesti ditegakkan prinsip keadilan. Wa aqrabu littaqwa, itulah yang mendekatkan kamu dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Pasal kalau mereka tidak khianat, mereka adalah sama ada ahlu zimmah, kafir yang berada dalam negeri Islam, yang taat penuhnya kepada hukum-hukum Islam. Itu zimmah dalam negeri. Di luar negeri, dalam negeri juga kafir cari musta'man ataupun musta'min ataupun mu'ahad. Itu dua yang boleh kita bagi aman. Kalau lain itu adalah musuh. Kalau orang yang dapat keamanan tadi tidak bunuh dia, maka Nabi kata, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Yang bermakna orang-orang yang membunuh seorang laki-laki zimmi dari kafir yang duduk dalam negeri kita, yang mendapat keamanan. Orang yang membunuh orang zimmi, kafir zimmi ini tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan sesungguhnya bau syurga itu boleh dicium dari jarak sejauh 70 tahun perjalanan. Nak bagi tahu, kata, nak tegak yang tadi itu. Jangan kerana kita benci kepada dia, tidak adil kepada dia, kita marah dengan bukan sebab yang patut kita marah, kita segan dia, sedangkan dia ahli zimmah ataupun dia ahli mu'ahad ataupun dia musta'min. Kita tidak berbau dengan syurga, sedangkan bau syurga itu dapat dicium 70 tahun perjalanan. Boleh ukur lah setahun berapa jauh, 70 tahun berapa ribu batu. Maknanya susahlah untuk berbau dengan syurga. Ala man qatala nafsan mu'ahidan lahu dhimmatullah wa dhimmatullah faqad akhbar bi dhimmatillah fala yarah ra'yah dajjal wa yarhalam sabiya khariban. Ini lagi teruk. Tadi digunakan perkataan 70 aman. Kalau kita dengar 70 aman itu 70 tahun dunia. Tapi sebenarnya di situ bermakna khariban. Apa makna sebenarnya khariban? 70 tahun-tahun di akhirat. Perjalanan itu, perjalanan kamu dengan surga berada dalam jarak 70 tahun akhirat. Dia jauh beza dengan 70 tahun dunia. 70 tahun dunia, satu hari 365 hari. Tapi kalau hari di akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari-hari akhirat lebih kurang dengan 1000 tahun dunia. Kalau satu hari 1000 tahun dunia, maknanya kalau setahun 365 kali dengan 1000, berapa? Berapa juta? Memang jauh-jauh sungguh lah. Nak bagi tahu kata itulah dia hukum subhanahu.
Okey, itu satu. Maksudnya syarat musuh yang boleh